Kan aduh. Oh. Kalau aduh tu. Kalau aduh kita tangguh tadi dia berniat. Kalau aduh tu dia dapatlah pahala melepaskan niat tu. Tapi jarang orang macam tu. Contohnya contoh kita makan tuan-tuan. Ada tak kita berniat sekarang? Ompek je kau. Kan ompek je yang lain ni mana? Pandai-pandai lah kat rodah tu kan. Contohnya kita makan ada tak kita berdoa ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban habis. Doa tu ada tak kita saja aku makan nasi ini dengan lauk ikan ini menjadi makmum kerana Allah Taala. Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Tahu ya tuan-tuan, basuh tangan bismillah tuan-tuan. Hati kita tuan-tuan, sedangkan Nabi kata orang yang melakukan perbuatan tu kan ada niat. Perbuatan itu kalau orang tu tak ada niat nak makan tuan-tuan, walaupun disorongkan makanan, dia menang kan. Tahu kan tak? Belum sampai sahur lagi. Kalau macam tu tuan-tuan dia tak ada niat walaupun makanan ada. Tuan-tuan dan puan, contohnya kita bagi ni tuan, kenapa kita berpakaian baju macam saya tuan-tuan? Kenapa berpakaian baju biru ini? Sebab itu yang digosok kan. Kan? Tapi ikutlah. Kita pun tak kisahlah. Tapi kalau kita ada niat pakai baju orang kata warna merah tu, walaupun dah digosokkan baju biru, kita akan menggosok sendiri tuan-tuan baju merah. Tapi kalau fikir pula tuan-tuan, kan kecil hati pula orang yang menggosok. Dan digosok banyak nak sekadar tu kan. Itu tunggu lah. Kan? Jadi apa nampak kan? Terima saja takdirnya kan. Betul ya. Jadi tuan-tuan ini sebagai asas. Bila sebut tentang niat ni tuan-tuan, kadang-kadang kenapa dalam soal semayang saja kadang-kadang panjang Allah Akbar kan. Sebab apa jadi panjang ni tuan-tuan? Sebab dia melafazkan niat di hati. Selalu orang lafazkan niat di mulut. Usalli pada subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar kan maknanya itu kita rukun yang pertama memulakan solat. Bila memulakan solat dengan takbir dengan berdiri tadi, kita merujuk apa yang kita lafaz. Itu sebabnya ulama, khususnya dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sunat. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi mengatakan sunat kita melafazkan niat sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Tetapi tuan-tuan, kan perbuatan-perbuatan ibadat yang khusus ni tuan-tuan ada lafaz-lafaz niat dia. Kan contohnya sembahyang usolli pada subuh tadi lah tuan-tuan ya. Kenapa? Untuk memudahkan kita niat. Maknanya kita dah sampai nak perbuatan, kita tahu perbuatan kita ni adalah untuk sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Subuh tu berapa rakaat? 2. Macam mana caranya? Sekian-sekian. Kita tahu dah tuan-tuan. Itu maksud kita. Sama juga kita apa ni tuan-tuan nak makan. Adakah kita niat nak makan ni tuan-tuan? Kita huraikan apa cara nak makan ni. Bila kita makan, hendaklah kita mengambil makanan dengan tangan kanan, kita suapkan nganga mulut, kemudian suap perlahan, kunyah setiap keluar daripada 4 kali 40 kunyahan. Kemudian tu telan dia ontok sekejap orang big suapan. Kan tertib nampak itu. Lambik. Ada tak kita tu? Sekian kunyah. 1, 2, 3, 40. Tak ada 40 dia tuan-tuan. Apatah lagi kalau makan beramai bondo sikit tak dapat rombek. Kok sesuap kita dapat tuan-tuan kan? Jadi inilah tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan mokok bila sampai tu dah datang banyak mah. Bapak maksud masih kan tapi buat tidak mokok tuan-tuan ya. Ya, jadi tuan-tuan nama ini asas. Bila katakan niat ni tuan-tuan dia bukannya berlafaz kepada hati tetapi lintasan. Itu tuan-tuan. Dan juga bila kita katakan berniat ini kadang-kadang ada jatuhnya bau berazam, bau bercadang. Tuan-tuan nampak? Belum lagi. Sebab itu yang dikatakan niat itu ialah apabila kita berniat disusuli dengan tindakan. Itu baru dikatakan niat. Tapi kalau kita berniat tidak disusuli, itu bau bercadang, berhasrat, berazam. Orang kata bau berazam. Contohnya katakanlah 2 hari lepas apa ni Cik Noor beritahu kita Jumaat ini ada tazkirah. Jadi kita pun macam mana pula tu kan. Itu kalau ada dah program lain kita tu kan. Tapi kalau ada saya nak datanglah. Ketika itu tuan-tuan dia berazam ini dia dapat satu pahala tuan-tuan. Dengan niat itu. Dengan apa niat itu yang statusnya azam dan cadangan tadi itu hasrat tadi itu dia dapat satu pahala.
Kalau dilaksanakan tuan-tuan, hari ni kita datang tuan-tuan, setelah kita berniat ataupun berazam 2 hari lepas, kita datang pada hari ni tuan-tuan, kita mendapat 10 ganjaran dengan menyempurnakan niat tu dengan tindakan. Tetapi kedatangan kita ni tuan-tuan, dia pahala yang lain pula. Kan? Antaranya lah yang kita tahu kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Contohnya kalau tuan-tuan tadi daripada Pilah nak datang ke sini contohnya, ataupun daripada rumah, hari ni ada tazkirah, padahal nak mau cuti hari ni, tapi ada tazkirah kita pergi tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, setiap langkah yang kita pergi, setiap tayar kereta yang bergolek ni tadi tuan-tuan, cukup satu pusingan, Allah nak tingkat kita punya darjat dan Allah hapuskan dosa kita tuan-tuan. Kan? Ini antara kelebihan-kelebihan atau orang yang menuntut ilmu dengan niat. Termasuk juga tuan-tuan, kalau kita talalak dalam majlis ilmu, lebih baik daripada 1000 rakaat katanya. Tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif tuan-tuan. Tetapi maknanya lebih baik. Ya, jadi tu kuliah janganlah tuan-tuan aktif menolong orang Kuantan membasuh rumah. Tuan-tuan ya. Jadi kita pun kadang-kadang talalak. Itu adalah sebahagian daripada ibadat. Bila kita dapat permakluman dan kefahaman semua kedudukan dan juga pergerakan kita itu semua mendapat penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa hidup ni indah tuan-tuan. Kan? Indah tak kalau kita setiap hari diberi gaji? Gaji bulanan kita tetap dibagi, tapi gaji harian pun dibagi juga. Indah tak hidup kita ni tuan-tuan? Ya, kalau aku kaya hari-hari hari raya kan. Yang pergi tadi saya dah dengar kan. Okey juga lagu tuan-tuan, tak ada lah lagu dan bertiga-tiga itu sembok dia bertiga. Tapi tak ada nak menolong orang kan. Tapi tadi lagu tu adalah objektifnya. Kalau lah aku kaya, aku akan bagi semua bil-bil rumah saya, rumah jiran, rumah saya, semua dia bayar, tak payah musik-musik. Bagus juga asrat tapi kau kaya tak ada terus tuan-tuan. Kau rik dan dapat kau pula nak bayar kan. Itu semualah tu tuan-tuan kan. Sebab diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segolongan manusia berlayar dengan penuh riang-ria tuan-tuan di tengah samudra lautan. Tiba-tiba tuan-tuan laut ini bergelora, ombaknya menggunung tinggi, membadai dan menghempaskan bahtera ni, akhirnya terbayang tentang hari kematian. Kan 13 komando yang terselamat, dia kata kami rasakan hidup ni apa ni? Kami rasakan hidup kami ni seumpama mati hidup semula dia. Tuan-tuan kan? Jadi di mereka ni bermohon kepada Allah, dia akan bahtera, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah kami bertaubat, kami dah joranda, tak naklah kami baik macam ni. Selamatkanlah kami, kalau kami selamat, kamilah orang yang terbaik ya Allah. Allah pun selamat sampai ke daratan. Macam tu mana? Kan? Macam orang-orang Yahudi lah, dia minta kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah, wahai Musa, minta kepada Allah supaya Allah turunkan makanan yang dah terhidang, Ma'idah minas sama. Ma'idah ni maknanya lah makanan yang dah terhidang, ada jambar, ada pinggan, siap semua lah. Kan? Daging salai masak dengan bacang, sedap kan? Sambal udang dilawan dengan potai, ikan masin. Ikan masin sopek tu, tuan-tuan, sambal resek dengan limau kasturi ada tepi tu tuan-tuan. Kan? Lepas tu sikitlah ada satu masakan yang biasa kita makan, masak landak lauk kari. Wah. Tuan-tuan kan, sekali landak dah senang jumpa tuan, nak nangkap itu tak terayuk. Betul-betul. Saya kalau balik ceramah tengah-tengah malam tu memang terserompak dengan landak. Dengan babi selalu, dengan landak dia jarang. Kalau babi terus dimandanglah. Kalau jangan kau sondol kita dah cukup. Tuan-tuan ya. Landak ni tuan-tuan sekarang ni dah, kalau tuan-tuan saya dah banyak kali lalu di Bukit Mantin tuan-tuan, selalu dah banyak tuan-tuan besar-besar tuan-tuan kan. Pemakluman ini janganlah tuan-tuan menembak malam ni tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara asas ini tuan-tuan, niat ini tadi ni tuan-tuan, merupakan suatu orang kata yang sangat hebat. Ya, sesuatu yang sangat hebat.
Maknanya dia merupakan satu dasar untuk menentukan pelaksanaan dan perbuatan kita tu ibadat ke adat. Tuan-tuan, kan kita berpakaian kasut ini kerana memenuhi tuntutan peraturan ataupun kerana ibadat. Kalau kita melaksanakan tuntutan peraturan, dia dapat pahala kerana taat kepada peraturan, pahala. Apatah lagi kita gandakan dengan niat, saya nak pakai ini kerana inilah yang disukai oleh manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dapat pahala ibadat pula, tuan-tuan. Kadang-kadang kita menjustifikasikan perbuatan kita itu dengan niat tanpa kita tahu apakah sebab dia. Ya? Ataupun kita tak mampu nak menyenaraikan sebabnya. Contohnya kita berpakaian baju yang ada yang ada baju korporat kita punya agensi kita. Kan? Tuan-tuan yang putih itulah. Kan? Ada stok lain ke? Tuan-tuan kan? Kadang-kadang kita menyanggung itu tentang kenapa sih guna pakai macam ni? Tak perlu kita nak jawab Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tak perlu nak kita katakan, ya Allah, aku pakai baju ni kerana nak menutup aurat saya ni, tak payah. Tapi kita pakai, tapi niat tu datang semerta dan kita faham-faham je lah. Tuan-tuan ya. Tetapi untuk menzahirkan yang kita katakan alasan-alasan tadi, dirangkumkan oleh Nabi SAW dengan cara ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tuan-tuan, cadangan saya pula yang saya amalkan tuan-tuan ialah bila kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat pula Nabi, kita sambung dengan berkatnya selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Contohnya tuan, kita nak pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu. Bila kanan dulu tuan-tuan, dapat pahala sunnah Nabi. Kanan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Kan? Kalau kita butangkan yang atas, dapat pahala. Kalau butangkan yang bawah dulu, tuan-tuan, makruh hukum dia. Jarang orang butangkan yang di bawah dulu. Tapi tak tahulah, kok Rizda punya cara macam tu kan. Kan? Tetapi ada juga baju yang dibutangkan di bawah, iaitu zip. Mana ada zip kan bawah, ke bawah kan? Tak tahu. Kan? Mana ada zip macam baju tu kan? Macam baju tu, mana ada zip daripada katek ke bawah, dia daripada bawah ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan ya Allah, semua perbuatan-perbuatan pergerakan ini tuan-tuan adalah ibadah. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Tapi apa nilaian yang patut diletakkan ialah ikhlas, tuan-tuan. Amalan yang kita buat semalam dengan ikhlas, dengan perbuatan kita hari ini semacam tidak bertepatan dengan amalan yang semalam, tidaklah membatalkan pahala amalan semalam. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya ialah kalau kita semalam bagi kepada isteri kita, kan, satu pemberian. Katakanlah kita bagi isteri kita kereta Myvi. Duit mukul lah, lepas tu dia bayar lah sendiri kan. Contoh, bagikan hadiah kepada isteri kita, brush lah yang tengok-tengok cakap tak macam jam zaman dulu tu, tutap ni kan. Tuan-tuan, kita bagi sayang, ini hadiah kepada abang. Alhamdulillah, terima kasih ya bang, kan. Tiba-tiba tuan-tuan, kita pula kita berlaku satu perkara yang lain pula. Kita berlaku perselisihan. Perbuatan yang itu tidaklah maksudnya tuan-tuan membatalkan kebaikan kita semalam tu. Ini saya nak contohkan yang lain. Contohnya adalah orang yang semayang, isteri yang semayang, isteri semayang. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, seorang perempuan tu, di soalan berguna, dia kata seorang perempuan tu dia semayang ustaz, tapi bila lepas semayang dia pergi keluar, dia tak pakai tutup aurat. Semayang dia tu macam mana ustaz? Dapat pahala tak? Ya, semayang dia tu dapat pahala. Habis yang dia tak pakai tudung tu, dia dapat dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, habis macam mana tu ustaz? Jangan tanya konjur Allah Ta'ala. Kau buat konjur kau. Kan soal bagi pahala ni, adakah kerja ibu pejabat Rizal? Ada ke tuan-tuan? Tapi konjur kita tuan-tuan, jangan tanya konjur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa semua nyomak-nyomakan kepala? Kan? Ustaz, Allah ampunkan tak dosa dia ustaz? Kadang-kadang ketika kan, ustaz, orang yang macam tu Allah terima tak taubat dia ustaz? Betul. Dia tanya konjur Allah Ta'ala kat saya. Boleh saya jawab ke tuan-tuan? Kan apik tu tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Apa yang lebih kita patut buat ialah pengharapan kita. Berharaplah Allah ampunkan dosa dia.
Sekurang-kurangnya awak doakan dia, satu hari nanti Allah bagi hidayah, dapat awak pahala dia. Macam hari ni tuan-tuan, kan ada surat khabar ni saya baca ada satu orang perempuan dia model kepada majalah Playboy ke, tuan-tuan kan. Duduk kat Seremban ni tuan-tuan. Kan? Orang apa ni, nama dia nama Cina lah tuan-tuan. Tapi dia mula memakai tudung dan jilbab. Dia belum Islam lagi tuan-tuan dalam artikel tu, ya. Belum Islam lagi tapi dia sedang mempelajari ilmu Islam. Apa dia kata? Bila saya dulu dalam keadaan yang seksi tu, hidup saya rasa tak selamat. Kan? Hidup saya rasa tak selamat. Saya rasa sentiasa diancam. Tetapi apabila saya memakai tudung, saya memakai jilbab, saya rasa hidup saya aman. Saya tidak diganggu, tuan-tuan. Dan dia ceritakan bila dia pergi ke rumah kahwin kawan dia baru-baru ni, orang kampung memujinya. Tuan-tuan, bakunya, cantiknya kan. Saya ingat orang yang puji tu pun tak pakai jilbab macam orang tu kan. Tuan-tuan, cantiknya. Selalunya orang perempuan ni selalu dia puji yang cantik je, yang tutup sempurna tu dia boleh puji. Belum ada orang buat, bagusnya sempurna awak menutup aurat. Ada tak guys? Ada tak kat orang perempuan tu kan? Ya Allah, hai Kak Fauziah, sempurnanya menutup aurat. Pasti Allah merahmati Kak Fauziah. Ada tak macam tu kan? Yang ada, cantiknya. Kat mana beli ya? Kat mana beli? Lepas tu tanya adik kami kalau. Tuan-tuan. Tuan-tuan nama Allah. Macam baru ni lah ada satu kes lagi unik kes ni tuan-tuan. Ya, lagi unik. Perempuan tu, abang. Tadi ada kawan kita kat pejabat tu dia pakaian cantik, bagi duit. Kita nak beli. Pagi itu Zulda Masri tu ada yang perempuan macam tu. Saya harap tak ada lah perempuan tu dalam dewan ni. Betul tu kan? Yang lelaki ni pula ini kisah tauladan tuan-tuan ya, kisah tauladan. Bila perempuan tu dibagi duit tuan-tuan, bila pergi sampai di sana banyak yang lebih-lebih yang cantik lagi. Lagi cantik, lagi mahal kan. Biasa macam tu lah kan. Sama juga orang perempuan, lagi cantik, lagi besar hantaran dia, betul kan? Tuan-tuan, jadi jagalah apa yang ada tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan kan? Kono tetap kono kan. Jadi tuan-tuan, bila dia apa ni ambil yang cantik, jadi harganya lebih, dia tambah duit dia, sampai rumah tu dia tuntut duit, abang tadi lebih kena bayar RM30, bak RM3. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat orang rumah yang tu jangan tuan-tuan. Hilang torang-menorang kita punya rambut dengan panas. Lalu kalau kita lalu Seremban, kita sentiasa berdoa, ya Allah, tutuplah seluruh kedai-kedai yang berada di Seremban ni. Contoh tuan-tuan ya. Baik. Baik, perkara ini adalah terang di dalam Al-Quran. Sebab apa Allah sebut tentang ikhlas ini satu perkara yang sangat dituntut, tuan-tuan, iaitu Allah sebutkan dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tuan-tuan, ini ada baca Quran? Alhamdulillah tuan-tuan. Belum baca Ustaz, tapi sekurang-kurangnya kita ada dongai Quran ni kan. Kan okey tuan-tuan. Kan jadi bila nak baca Quran tuan-tuan, jangan baca Quran tuan. Kita tunggu je orang baca Al-Quran kat kita. Kan? Lepas itu okeylah tu Ustaz, bayar baca gitu. Tuan-tuan kan. Satu perkara yang kita kena ambil tahu tentang cuti anak-anak ni tuan-tuan ialah anak-anak kita jangan abaikan Al-Quran. Kan? Jangan cuti sekolah, cuti Al-Quran, cuti buku. Yang aktif ialah TV dan internet. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, untuk lebih efektif perkara proses pembelajaran sepanjang hayat yang telah diungkapkan oleh Yang Makmumat Timbalan Perdana Menteri, ibu bapa perlu menjadi model yang terbaik dalam mendahului perbuatan yang disuruh kepada anak tadi. Kalau anak tadi tuan-tuan disuruh baca Quran, ibu bapa juga kena baca Quran. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok perubahan anak saya sendiri tuan-tuan. Yang 6 tahun, yang tahun depan nak darjah 1 tuan-tuan. Bila kita suruh dia baca Quran tuan-tuan, dia buka lah Quran tu, tapi mata mandang je.
pergilah kerja cepat supaya dia 2-3